Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mulakan kelas pagi ni dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Rahim. Siratal Okay, semua sihat? Sihat Sihat. sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih bersemangat. Semua semangat lagi join kelas. Harap-harap kekal lah sampai hujung tahun. And hopefully sampai bulan 4 ialah kita kelas online and kembali kepada PDP bersemuka. Okay. Untuk hari ini we continue dengan chapter 1 Law of Indices ataupun hukum indeks. Hukum indeks. Apa yang dimaksudkan dengan hukum indeks? So hukum ni perkara yang perlu kamu ikut. Hukum berkenaan dengan law, undang-undang. Kalau tak ikut, salah lah. Secara asasnya, generalnya. Bila berkaitan dengan hukum, itu mesti kamu patuh. Kalau tak patuh arahan, dikira salah. So dalam indices, topik indices ni, berbalik pada pengenalan yang minggu lepas, kita ada belajar berkenaan dengan index notation. Ingat lagi index notation. Dalam index notation, Ingat sir. Okey, kamu tahu dia ada base dan apa? Indeks. Okey, base dan index. Pengenalan dia. Base dan index. Okey, apa yang dimaksudkan dengan base? Base dan index. So, Base tu yang nomor besarnya sir. okey Index tu bukan nombor besar mustaqim. Index tu nombor yang kecil tu di atas sebelah kanan tu. Oh iya. Itu Base adalah nomor besar. index. Contohnya ni, tengok contoh pengenalan minggu lepas. A to the power of n. A itu adalah base ataupun asas. Kena ingatlah. N itu adalah index. So apa yang dimaksudkan ini? Maksudnya dia repeated multiplication, berpandukan kepada nilai indeks tu. Berapa kali pendarapan berulang. Okey, contohnya ini cikgu recall balik je lah. Tengok pada contoh yang diberi tu. 4 square. Okay, 4 to the power of 2. So indeks dia adalah 2. So 4 square means 4 multiplied by 4. 4 darab 4. Kalau 4 multiplied by 3, kita tengoklah. Since the value of index is 3, then the base will be multiplied repeatedly how many times? 3 times. So it will be 4 multiplied by 4 multiplied by 4. Itu secara asasnya. Pengenalan berkenaan dengan index notation. So hari ini kita masuk kepada law of indices. Hukum indeks. Okay, siapa yang ada buku teks, you can open page 6. Page 6. Law of index. Law of indices. We go through, if I'm not mistaken, kalau cikgu tak silap, dia ada 8 hukum indeks yang perlu kamu tahu, yang perlu kamu hadam, yang perlu kamu faham benda tu untuk kamu selesaikan permasalahan dalam topik indices. Dia tak semestinya dalam topik indices, benda ni kamu akan apply dalam
topik-topik yang lain. Dia ada topik algebra dia. So we go through first. Okay, what is the relationship? Apakah perkaitan atau perhubungan between multiplication, antara pendaraban sesuatu nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai base yang sama. Keyword dia situ adalah Kuasa 2. keywords dia adalah relate the multiplication of number in the same base. Syarat dia adalah base yang sama. Sebagai contoh. Sama. Okay, tengok contoh tu, cikgu ambil screenshot. Okay, 2 to the power of 3 multiply with 2 to the power of 4. 2 kuasa 3 darab dengan 2 kuasa 4. So sekarang base dia adalah berapa? What is the base? Base kamu tahu adalah 2. So base 2 Base is 2. Index is 3 and 4. Okay, so kamu tahu 2 kuasa 3 darab dengan 2 kuasa 4. 2 to the power of 3 multiplied with 2 to the power of 4. So how to solve it? So kamu tahu 2 to the power of 3 adalah 2 multiplied by 2 multiplied by 2. Benda ni kamu belajar minggu lepas. So counting out, ingat balik. 2 darab 2 darab 2. Darab ada operasi darab kan? Darab dengan 2 kuasa 4, which is 2 darab 2 darab 2. 2 darab 2 darab 2 darab 2. Sebanyak perkali. So since ada operasi darab di tengah, benda tu kita boleh gabung. Dia akan jadi panjang lah. Dia akan jadi 2 Panjang. 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. Dia berulang sebanyak how many times? How many factors? 7 times. 7 times. So dia akan jadi 2 to the power of 3 multiply with 2 to the power of 4. It will be 2 to the power of 7. So kalau kamu perhatikan 2 kuasa 3 darab dengan 2 kuasa 4, dia akan jadi 2 kuasa 7. So dia sama juga dengan 3 tambah 4. So 3 plus 4 will be 7. So kita boleh pilih 2, 3 plus 4, it will be 2, 7. Okay. So kita tengok contoh yang kedua. 7. Okay. 2 power 7. 3, okay, tengok B tu. 3 to the power of 2 multiply by 3 to the power of 3. Sama juga. First kamu expand ya. Kita bagi konsep pengembangan. Kamu kembangkan. Keluarkan ya apa yang kamu belajar minggu lepas. 3 to the power of 2 tu apa dia? Maksudnya 3 multiply with 3. Okay. 3 kuasa 3. 3 multiply by 3 multiply by 3. So 3 times. 3 darab 3. So kita combine dua tu. So it will be 3 to the power of 5. 3 kuasa 5. So dia sama. Mana dapat kuasa 5, masa dapat kuasa indeks 5 tu sama juga dengan 2 plus 3. 2 ditambah dengan 3. So it will be 3, 2 plus 3 will be 3 to the power of 5. 3 kuasa 5. Okay, boleh nampak sedikit Okay, we go to the next example. 5 to the power of 4 multiply with 5 to the power of 2. Konsep dia sama. Kamu expand 5 to the power of 4 first. So dia akan jadi 5 multiply by 5 multiply by multiply by 5. How many times? 5. 4 times. 4 kali. 4 times. Okay. Then 5 to the power of 2. So 5 multiply by 2 times. 5. Okay. So bila kita gabung dia akan jadi 5 the power of 6. Okay, 5 to the power of 6. 6. So dia akan sama dengan 5 4 plus 2 will be 5 to the power of 6. So Power 6.
apa yang boleh kamu simpulkan secara umum, secara generalnya. So kamu perhatikan tiga contoh yang aku tunjuk ni. Apa yang boleh kamu simpulkan? Kalau kita darab suatu indeks dengan base yang sama, base yang punya index, number of index yang punya base yang sama, so indeks tu kita boleh apa? Apa yang boleh kita buat kita dengan indeks? Darab. Tambah. Okay. Tambah. Kita boleh Tambah Azifah. Tambah. Tambah. contohnya, Tambah. 5 Tambah to lah, the Syed. 4 multiply by 5 to the power Tambah. of 2. So kita boleh 4 dengan 2 tu kita boleh tambah. Kamu kena ingat Sorry. syarat dia base mesti sama. Mesti pegang yang tu. Base dia mesti sama dua tu. Barulah kita boleh guna law yang diberi ni. So therefore you can write A to the power of m multiply with A to the power of m. It will be A m tambah n. A itu adalah base. N. Ha. AMN. A dia tak boleh jadi AMN. AM tambah N. Kamu mesti tambah dua base tu. Tak boleh darab. Bila Aman. base yang sama. Ingat, asas dia base yang sama. Kamu kena pegangnya tu. So, base yang sama. Sama. Okay, so kita tengok lagi pada contoh yang lain. Okay, 2 the power of 4 multiply with 2 the power of 3. Okay, sebelum tu, okay. So ini adalah hukum yang pertama, the first law. A to the power of m multiply with A to the power of n. It will be A to the power of m plus n. Maksudnya kita tambah antara dua indeks tu. Itu adalah the first law, hukum yang pertama. Okay, kita tengok contoh Kita tengok contoh lagi. Okay, 2 the power of 4 multiply with 2 the power of 3. So kamu boleh tulis direct je. So dia akan jadi 2 4 plus 3. So it will be 3. okay, 2 to to the 7. power of 7. To the power of 7. 7. Okay, to the power of 7. So direct je, tak ada masalah. Okay, how about number 2? Tengok yang kedua ni. Okay, so number 2 ni dia expand little bit. So kita ada algebraic expression 2k to the power of 4 multiply with 3k to the power of 5. So sekarang 5. untuk setiap expression tu kita ada dua base. Okay, yang mana sama? Okay, first kamu ada 2k to the power of 4. Another one 3k to the power of 5. So base yang mana, yang sama yang mana sekarang? K. 2 and 3. Okay, K. So K. adalah K kuasa 2. K adalah base yang sama. So untuk cara dia, kau perhati kita tengok cara dia untuk kita selesaikan, kita splitkan dua tu. Sebab semuanya adalah darab. 2k to the power of 4 ni adalah hasil darab daripada 2 darab dengan k to the power of 4. So dia akan wujud 2k to the power of 4. Sama juga dengan 3k to the power of 5. Dia wujud hasil pendaraban 3 and k to the power of 5. So 3 multiply with k to the power of 5, dia akan jadi 3k to the power of 5. So then kita boleh asingkan mengikut base dia. Okay, yang sama kita letak sama, yang ada perbezaan kita asingkan. So dia akan jadi 2 multiply with K. 3 multiply with k to the power of 4 multiply with k to the power of K to the power of 5. So antara empat ni, antara empat nombor and expression, nombor dengan expression ni, yang mana kita boleh apply hukum yang pertama tadi, hukum indeks yang pertama. Kita ambil yang K. So yang ni kita boleh guna pakai first law of indices.
How about 2 and 3? 2 multiply by 3 berapa? 2 dan 3. 6. Ini kalau tak jawab, 6. mesti sekolah rendah balik lah. So dah akan jadi 6. Okay, darab. Okay, so yang ni kita boleh apply the first law. So akan jadi K4 plus 5. So akan jadi berapa? K power of 9. Okay, 6 K to the power of 9. 6K kuasa 9. Actually 6 darab dengan K kuasa 9 tadi, kamu boleh gabung lah, tak ada masalah. Darab. So 6K to the power of 9. Okay, jelas setakat ni. K7. Kalau K9. Yes sir. kan mana boleh Yes sir. mana boleh jadi 7 Shadli. 9. 9, 4 tambah 5. Okay. Kalau ada sabang soalan, kalau kau malu nak tanya ke, tak boleh nak angkat tangan ke, kau boleh tarik dekat ruangan chat tu. Nanti kita tengok kalau ada persoalan. Okay. Okay, sir. Okay. We go to the next Nice. example. Okay, next example, 3K to the power 4 9-0. multiply with 1 over 6 m to the power of 5. Okay. So sekarang tiada yang sama. 3 and 1 over 6. Tak ada nombor yang ada index yang sama, base yang sama. K to the power 4, but this one m to the power of 5. So sama juga konsep dia. Cara dia, first kali kamu asingkan dulu. Yang huruf dengan yang huruf tu, dan nombor biasa dengan nombor biasa. So 3 multiply with 1 over 6 multiply with K to the power of 4 multiply with M to the power of 5. K kuasa 4 darab M kuasa 5. So selesaikan dahululah yang ni mana. 1/6 darab 3. So 1/6 darab 3. Kalau kamu tak boleh nak congak, you use your calculator. So dia akan jadi 3 over 6 ataupun 1 over 2. 3/6. 3/6 you simplify, dia akan jadi 1 over 1 over 2. 1 1 over 2. Okay, how about this one? Dua ni, since kita tak boleh apply the first law of indices, so kita just boleh balik je, dia akan jadi K to the power of 4 M to the power of 5. 5. This is final answer. Okay. Boleh? Boleh, sir. So Boleh, kita boleh, just kata dengan syarat untuk first of law of indices, kamu mesti pegang betul-betul dalam kepala kamu. Sama. Dia adalah same base yang sama, baru boleh kita lah apply. Okay, last one, contoh next example. N to the power of 6 multiply with 4 to the power of 25 n square multiply with 5 over 4 n cube multiply with n. So dia panjang sikit. So panjang macam mana masalah? Kalau kamu faham konsep, tak ada masalah, kamu boleh selesaikan. Okay, first kali kita asingkan So pisahkan. So n to the power of 6 multiply with n to the power of 2 multiply with n to the power of 3 multiply with n. Okay, soalan cikgu, n dekat depan yang hujung ni, n single ni, what is the index value? Apakah index value bagi n? 1. 1. 1. Any number base, kalau What? dia ada nilai indeks di atas tu, bermaksud dia kuasa 1. So kamu jangan tinggalkan benda tu, jangan ingat 1. dia tak tulis, jangan ingat dia nilai dia adalah kosong. So dia mesti, dia akan jadi, kalau Satu. kosong dia akan tulis kosong, indeks di atas tu. Kosong. Itu yang tu law yang akan berlaku kemudian. 1. So maksudnya dia adalah 1. 1. So multiply with, kita Satu. tulis yang the rest, 4 over 25 multiply with 5 over 4. And Okay. 5 over. So kita selesaikan. So n dia akan jadi 6 plus 2 plus 3
plus 1. Kena ingat, kena tulis 1. So yang ni kan boleh One. simplify. So akan jadi 5. So ini akan jadi 5, 1, 1, 1. So 11. multiply with 1 over 1/5. 5. So akan jadi apa? 6 tambah 2 tambah 3 tambah 1. 12. 11. Ah, 12. 12. 12. 1 over 5. 12. So therefore dia akan jadi 12. 1 over 5 and to the power of 12. And 12. 12. Kena sebut n to the power of 12. Sekejap. Sorry. And to the power of 12. Yeah. Boleh? Boleh faham? Boleh, sir. Tak apa. Boleh. Nanti sir. Nota ni juga akan share dekat grup selain dengan video yang kelas ni macam biasa. Juga akan bagi link YouTube tu. Okay. Cakap jelas So kita pergi. Okay, macam tadi. How sekarang ni, kalau tadi penekanan juga adalah nombor base yang sama. Sekarang how do you simplify a number in algebraic terms in index form with different base, base yang berbeza, different base. Okay, for example 5m to the power of 4 multiply with n to the power of 3. So kalau ada dua macam ni je, yang ni macam cikgu beritahu tadi, direct shot kamu darab. So akan jadi n to the power 4 n to the power of 3. Terus gabungkan, kamu hilangkan simbol darab tu. Okay. Okay, how about second example? M to the power of 4 multiply with n to the power of cube n ataupun n to the power of 3 multiply balik dengan n to the power of 2 and darab balik dengan n to the power of 5. Kenapa tu, Shazli? Ada soalan? Tiada sir, tertekan. Okay, so untuk macam ni, so kamu tengok nombor 2 ni dia ada pasangan dia. Kau nampak kan? Nampak Okay, M ada pasangan dia tak? Ada, sir. Ada, Okay, sir. M to the power of 4 with M to the power of 2. Tu. Betul? N to the power of 3 dengan N to the power of 5. 5. So cara mudah je kita Terus tulis hasilkan mengikut Mengikut base. base. Very good, Arif. So M to the power of 4 multiply Plus. with M to the power of 2 multiply with N to the power of 5 multiply with N to the power of 3. Cara cikgu macam cikgu suka buat one by one step dia. Untuk selesaikan soalan ni, kamu mesti tunjukkan satu-satu jalan kerja dia. Buat split, asingkan ikut base yang sama, then baru kita apply. So M to the power of 4 plus 2 multiply with N 5 plus plus 3. 3. And 5. So dia akan jadi berapa? 3. 4 plus 2 6. M. 6. M Power of 6 multiply with N to the N. power of And power of n. And N. 8. So final answer M to the power of 6 Apa? and M to the power of to the power of 8. 8. Okay, so this is the final answer. Answer. Sama juga dengan soalan nombor 3 ni, tak ada masalah. Okay, cuba kamu buat di kertas. And bagi tahu cikgu berapa jawapan dia. Cuba buat sendiri dahulu. Buat di kertas masing-masing. Contohnya di mana-mana buku latihan kamu, buat dengan pensel. And tell me what is the final answer. Bagi tahu cikgu what is the final answer. Sudah, sir. Berapa dapat? Pelan. 0.3 power of 11. We darab 0.2 power of 5. Okay, 0.2 power of 5. Okay. Okay, so
First, kamu asingkan mengikut base yang sama. Then kita applykan first law of indices. Lepas kamu dah asingkan mengikut base, then baru kita guna pakai law of indices yang pertama. So dia akan jadi 0.3 to the power of 3 plus 4 multiply with 0.2 to the power of 1 plus 4. So dia akan jadi 0.3 to the power of 7 multiply with 0.2 to the power of 5. So dia akan last answer 0.2 power of 5. Kalau soalan tu dia minta find the value, ini soalan contohnya dia minta dalam nilai what is the value, dia tak nak minta dalam index form. So kamu kena selesaikan lah 0.3 to the power of 7, cari value dia, 0.2 to the power of 5 cari value dia, dan kamu darab dulu tu, then you get the final answer. Tu kalau soalan lain lah, contoh soalan yang lain. Okay, last one. Sama juga ini. So kita buat terus So dia akan jadi, so negative m to the power 4, pasangan dia adalah 3m. 3M. Tapi kita ada 3 kat depan tu. So kita kena asingkan. Asingkan. So dia akan jadi, keluarkan dulu 2. Sebenarnya kau buat kurungan, tapi tak ada masalah, boleh buat kurungan. 2 multiply by 3 multiply by 4. Yang ni 2, 3 dan 4 yang tak ada indeks ni. So yang ada indeks negative m to the power of 4, n to the power of 5, m and n kuasa 2, n square. So ini bersama kita asingkan according to the base. So dia akan jadi negative m to the power of 4. So dia buat straight je lah. So n to the power of 5. M since tak buat situ. Okay, tak apa. So multiply with 6 to the power of n to the power of 5 plus multiply with n to the power of 2. Terus saja buat cara panjang. Okay. So 2 multiply by 3 multiply by 4. 24. So okay, 24. 24. 24. Yeah. Okay. Lepas tu faham. Okay. Sekejap. Sorry. Okay Kalau kamu perhatikan dekat negatif m to the power of 4 ni adalah nilai negatif. So kalau nak senang, kamu ni tadi kamu bahagikan siap-siap Positif. mengikut Angka. negatif Formula. m tu maksudnya negatif 1. So kamu buang negatif kat sini. So sekejap pada balik. Sekejap. M to the power of 3. Sekejap ya. Nanti dulu Syaz. Buat balik. Okay. Sabar beri. So negatif m ni adalah negatif 1 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 4. Okay. Multiply with m, so kamu boleh tulis, tak perlu ada negatif lah, m kuasa 4 darab dengan m kuasa 1. Continue lagi, n kuasa n to the power of 5 multiply with N n power 2. of 2. So okay, negative 1 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 4. Negative So, 24. Okay, negative 24 Oi. multiply with Mustaqim. m 4 plus 1 multiply with n And 5. 5 plus 2. Plus 2. Okay, 5 plus Plus 2. 2 plus 2 is 4. 5 plus 2. 2. So dia akan jadi Negative 24. M power
M to the power of 5 n to the power of 7 7 of 7 of 7. 7. Whoa, sir. Sir, Yeah. Ah. sir, so this is the correct ways lah, sir. No, no. Dia. Apa dia? Yeah. So this is the correct ways lah, sir. Yes. No. Munyanya. Tak faham apa dia? Kau jangan pura-pura tanya lah. So, Mustaqim try jawab satu. Okay, so ni adalah cara yang ni step. Bila buat tu mesti buat step by step. Speed ikut base. Kalau ada nombor tiada base, asingkan dulu. Then buat tadi base yang sama, baru apply the first law. Ingat, ni baru law yang pertama yang perlu kamu tahu. Okay. So untuk exercise, jelas Jelas, sir. Okay. So untuk exercise, untuk exercise kamu, cikgu tak buat set up lagi, create lagi assignment. Okay, ni adalah assignment yang pertama kamu. Cikgu nak kamu jawab soalan mind test 1.2b, number 1b, B and D. 2 soalan saja. Okay? Okay, sir. Tapi jangan tu submit. Buat dahulu, Okay, nanti sir. bila cikgu dah create assignment by class, baru kamu submit dekat Google Classroom kamu tu. Okay, sir. Sir, Apa tahu yang soalan lain? A dengan C Okay, sir. boleh buat ke, Okay, sir? sir. A dan C tu sebagai latihan kamu sendiri. Okay, sir. Buat B dan D. Okay, sir. Jangan terus Jangan terus refer jawapan di belakang. Yep. Buat, cuba kamu Semangat. cuba jawab. Kalau salah tak ada masalah. Okay, sir. Mau buat step by step ke, sir? Kasi tengok jawapan je terus. Dari Coach Amos. Dari kau je, step by bos. step. Buat step by step. Sebab benda ni ada, setiap dalam kerja kamu ada markah. Sir, boleh ke Show your kalau saya step. cari soalan lebih dari Google, sir? Tak ada masalah. Boleh. Ya, Shazli kan Shazli. Alhamdulillah. Okay. Okay, sir. Ya, ya. Buat step by step. Tunjuk Alhamdulillah. macam cikgu buat tadi. Okay. Okay, so dah habis first law, we go through with second law. Okay, sebentar tu. Okay, boleh rehat 1 minit. Okay, nak sir. air ke? Nak pergi dapur Tidur. nak ambil air ke? Tidur tak boleh. Tidur second boleh kau. Nak pergi minum air ke? Ambil air. Minum air ke boleh, tak ada masalah. Nak pergi tandas ke? Before we go through with second law. Kalau sempat ini kita cover 3 or 4 law. 3 ataupun 4 law of indices. Kalau ada soalan boleh tanyalah sekarang. Siapa yang ada soalan ke, ada yang kurang faham ke, kurang jelas, boleh bertanya cikgu. Kalau tak faham, kalau malu atau segan, boleh tanya dekat komen chat ni. Kalau segan juga, boleh message cikgu WhatsApp sana. Tak ada masalah. Yang penting kamu faham. So, kita tengok pada second law of indices. Kalau tadi darab, kalau tadi multiplication, now we go through with macam mana kalau kita bahagikan index, number of index through division, menerusi operasi bahagi. Bahagi. Kalau darab tadi, ingat kalau darab kita tambah. Tambah. Bahagi tolak kan, sir? So, kamu faham, Ya. bahagi dia akan jadi tolak. Ya, sudah. Kalau darab tambah, bahagi tolak. Itu yang Tolak. asasnya. Macam nak mudah faham, nak mudah ingat. Okay, so we go with second law. How to relate the divisions. How to relate the division of numbers in index form. Macam mana nak relate kan nombor dalam bentuk indeks, pembahagian
nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai base yang sama, same base, two repeated multiplication, and hence next dia minta kita buat generalization, buat satu kesimpulan umum. Okay, so we go first. Okay, first example, sorry. First law yang tadi. First example, next. So go to the text ni lah. Okay, 4 to the power of 5 divide with 4 to the power of 2. So, cara dia yang ni. Okay, 5 to the power of 4 to the power of 5 divide bahagi dengan 4 to the power of 2. Okay, first kali sama juga konsep macam darab tadi. So kita expand dulu apa itu 4 kuasa 5, apa itu 4 kuasa 2, apa yang dimaksudkan 2 tu kan. Okay, so 4 to the power of 5 means 4 multiplied by 4, 4 multiplied by 4 multiplied by 4 multiplied by 4 multiplied by 4, 5 times, 5 kali. Kalau 4 kuasa 2, 4 darab 4. Okay, so untuk bahagi, kamu tukarkan dia ke dalam bentuk, ini kita panggil bentuk apa ni? Bentuk lazim. Bentuk lazim lah. So supaya mudah kamu nak, sebab since dia adalah base yang sama, semudah untuk kamu simplify. So ini kita panggil potong-potong tu lah. So kamu potong satu di atas, potong satu di bawah, potong lagi di atas, potong lagi di bawah. So tinggal yang mana lagi banyak, tinggal di bahagian atas. So dia akan jadi 4 to the power of 3. Okay, so kalau 4 to the power of 3 jawapan dia, so agak-agak macam mana boleh daripada 4 to the power of 3 ni wujud daripada 4 to the power of 5 and 4 to the power of 2. So kita kena buat apa? 5 dan 2 tu kita kena tolak lah. Kau nampak dari contoh kan? Kau nampak contoh tak masalah. So dia sepatutnya akan jadi, kita buat terus je. Okay, 4 to the power of 5 divide with 4 to the power of 2. Dia sama juga dengan 4, 5 minus 2. So dia akan jadi 4 to the power of 3. Okay. Sama juga second example. Okay. 2 to the power of 6 divide with, bahagi dengan 2 to the power of 2. 2 kuasa 6 bahagi dengan 2 kuasa 2. So power of 4. Kalau kamu tak faham lagi, kamu boleh expand dulu. 2 to the power of 6 tu berapa? Dia akan jadi 2 darab 2 darab 2 darab 2 sebanyak 6 kali. So kalau kamu nampak sini, kita tolak lah. So dia akan jadi 2, 6 minus 2. So dia akan jadi 2 to the power of 4. 4. Another example. Okay, negative 3 to the power of 5 divide with negative 3 to the power of 3. Okay, untuk setiap integer atau nombor negatif number, kamu mesti buat kurungan. Maksudnya dia mesti negatif tu termasuk dengan kuasa, dengan indeks, nilai indeks dia tu sekali. Kalau tak tulis, tak buat kurungan, dikira salah. So dia akan jadi negative 3, 5 minus 3. So dia akan jadi negative 3 power of 2. Okay, so daripada 3 contoh ni dapat kamu simpulkan apa dia? Tak ada darab tambah kalau bagi tahu lah. Okay, A to the power of n divide with, sorry A to the power of n divide with A to the power of n will be A to the power of m minus n. A, m tolak n. So this one is the
second law. Hukum yang kedua. So, hukum yang kedua. So, kita tengoklah contoh dalam buku teks ni. Muka surat 9. Terus yang ni juga tak sempat nak tulis dalam nota. Okey, kita tengok. Sama je konsep dia semuanya. First kita tengok dekat A tu. Paling simple. Okay, 5 to the power of 4. Divide with, bahagi dengan 5 kuasa 2. 5 to the power of 2. 5 over the power of 2. So, since base sama, so kita boleh apply second law. So, dia akan jadi 5 to the power of 4 minus 2. So, dia akan jadi 5 to the power of 2. Okay, B pun sama, konsep dia. C pun sama. Okay, C, kamu ada 2 different base. 2 base yang berbeza. So, you have M to the power of 4 and to the power of 3. Divide with M square N. Okay, N tu adalah kuasa 1. N to the power of 1 dah. 1. Okay. So, kamu tulis. Okay, so dia beritahu N to the power of 1. So, then kita asing mengikut base. So, M to the power of 4, pasangan dia adalah M to the power of 2. N to the power of 3, pair dia adalah N. N kuasa 1. So, apply second law. M to the power of 4 minus 2, N to the power of 3 minus 1. So, final answer, M to the power of 2, N to the power of 2. Okay. Boleh? Boleh, sir. Alright. Boleh sir. Okay. Serius lah. Okay. D. Okay, for D, untuk example D, okay, sama juga. Ini kita ada number. Semacam darab tadi, untuk yang first law, kita asingkan yang tiada index ni. Number dengan number. Unknown tu kamu letak dengan unknown untuk bagi mudahkan kamu buat penyelesaian. Okay, 25. So, divide by 5. So, you get 25 bahagi dengan 5, kamu akan dapat 5. So, X kuasa 2 bahagi dengan X kuasa 1. So, dia akan jadi X to the power of 2 minus 1. And Y? Y to the power of 3 divide with Y. So, Y to the power of 3 minus 1. So, X kuasa 2 tolak 1 jadi X. Y 3 tolak 1. Y kuasa 3 tolak 1 akan jadi 2. So, untuk X kuasa 1 ni, bila final answer, ingat, remember, you don't have to write kuasa 1 tu. Benda tu tak perlu kamu tulis. Kalau kuasa 1 tak perlu tulis final answer dia. Kamu kena ingat yang tu. Boleh? Then you can go through lah. E and F itu example nanti. Boleh? Boleh sir. Boleh, Okay, sir. very good. Yes, sir. Okay. Okay. Kalau boleh. Okay. Sekejap ya. Okay, kalau boleh. Okay, mind test 1.2C. Okay, ini tambah kepada exercise yang tadi. Cikgu nak kamu jawab soalan number 1F and number 2D. 1F dan 2D. So sekarang ada 4 soalan yang perlu kamu jawab. Okay. Boleh? Boleh, sir. Okay, alright. Boleh. So, yang kedua, yang ketiga.
Okay. So next kita bagi go through pada law yang ketiga. So dia minta kita relate how to relate the numbers in index form raised to a power. Maksudnya index tu, number index tu ada power di luar, ada kuasa di luar dia lagi. To repeated multiplication and hence makes generalization. Macam mana jadi nak buat kesimpulan lah, kesimpulan umum. So we look at contoh 3 to the power of 2 kurungan power of 4. 4 tu adalah index. Dia bukan base. I repeat, 4 tu adalah index. Sebab tu dia jadi, dia kecil dua tu. So 2 and 4. So since 3 adalah base dia, so simple je untuk law ni. Kalau kamu ada dua index, yang berlainan lah. So index, number of index, but then ada lagi another index di luar dia. Disebut luar lah. Buat kurungan tu, you multiply. So maksudnya 3 to the power of 2 tu, power of 4 ni maksudnya 3 to the power of 2 tu dia akan berulang sebanyak 4 kali. 3 to the power of 2 multiply by 3 to the power of 2 multiply with 3 to the power of 2 multiply with 3 to the power of 2. So dia akan jadi 2 plus 2 plus 2 plus 2. So 2 plus 2 plus 2 plus 2 jadi berapa? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. 4, 8. Is 4. 8 je. So 8 dia akan jadi sama dengan 2 darab dengan 4. So 2 darab 4 sama dengan 8. So untuk third law ni maksudnya kita darab indeks. Kita tengok second example dia. Darab indeks lah. 2 darab dengan 4. 3 tu base dulu, kamu tak boleh kacau. So second example 5 to the power of 4 to the power of 3. Maksudnya 5 to the power of 2 kamu repeated multiplication how many times? 3 times. 5 to the power of 4 multiply with 5 to the power of 4 multiply with 5 to the power of 4. Konsep dia sama lebih kurang sama macam first law tadi. Tapi kalau untuk first law tadi kamu repeated base. Contohnya 7 to the power of 3. So maksudnya 7 multiply by 7 multiply by 7. Correct? Betul tak? So but this one 5 to the power of 4 tu 5 to the power of 4 you multiply repeatedly 3 times. So 5 kuasa 4 darab dengan 5 kuasa 4 darab dengan 5 kuasa 4. So dia akan jadi 4 plus 4 plus 4. So 4 plus 4 plus 4 dia akan jadi 12. Okay, 12. So maksudnya 4 dengan 3 tu untuk dapatkan 12 kita kena darab 4 darab 3 kamu akan dapat 12. So this one you can write 4 multiply with 3. So you will be 12. Sama juga dengan C, 4 to the power of 3. Dia bukan multiply, dia power of 6. Cara sebutan dia 4 to the power of 3, power of 6. Sebab 6 ada kurungan, so kamu darab. So 3 will multiply with 6. 3 darab 6. So 3 darab 6 akan jadi 18. So therefore 18. So you can write secara umumnya this one a to the power of m power of n. So it will be the same with a To the power of mn. m. Maksudnya kamu m index m dan Plus index n tu kamu n dah tambah darab bukan tambah. Darab. So Darab this beri- is the Darab. answer. Lo, hukum Third yang law. Tiga. ketiga. Zulfan sabar. Sebenarnya ni tak ada masalah. Yang penting kamu kena tahu dia adalah untuk apply law ni, third law ni mesti
pendaraban antara two different Too low. Index. Too index. Two different index. Base dia tak terkira dah ni. Okay? Okay, Yes, sir. Alright. Okay, sir. Oi, Okay, Syaz. right. Sama juga contoh dia tu. We are in. Okay. Okay, rasanya cukup untuk 3 law dulu ni. Okay. Okay, so kita Okay, sir. fourth law ni kita sambung dengan next class. Okay, sir. So, nak Ya. buat extra class ke, sir? Hai, Syaz. Extra class. Setelah kelas belum lagi. Malam ni, sir. Setelah kelas belum lagi Astagfirullah. So nanti kita akan buat extra class. So, okay, setakat ni 3 soalan, 3 law tu kamu boleh faham? Jelas? Boleh, sir. Jelas, sir. Okay. What is the first law? What is the first law? Darab. So darab dan Tambah. kita darab Darab so tambah. dia akan jadi tambah. Okay, second law Bagi. Tolak. Darab. tolak. And the third law kita darab Tambah-tambah. in Index. Index. Darab index. X. Ada Index. penglibatan base kat sini. Okay. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Pilih ni. Okay, sir. Okay, so sekejap Okay. Oi, Syaz. Ini di sini pun dia buat. Dua faham ke tadi dua diajar? Saya lambat belajar. Apa yang ketiga tu? Hukum ketiga apa dua? Nanti aku Okay. akan Ya, Sekarang lah guys tahu kawan-kawan ilmu coba terangkan kenan itu. kau tanya si Abbas, Syaz. Si Abbas yang kau tanya. kelas. Okay, so sebelum kamu dismiss kelas, kamu bersurai. Cikgu nak kamu isikan Link kehadiran. link borang kehadiran. Pandai jadi. Okay, link kehadiran tu cikgu letak di ruangan komen, ruangan chat. Okay. Okay, boleh isi link kehadiran ni. Isi nama dan kelas untuk rekod juga. Okay. Ada soalan? Okay, isi di ruangan chat yang ada di link. Semua isi kehadiran kamu sebelum kamu bersurai. Okay. Ada soalan? Tiada, sir. Tiada, sir. Alhamdulillah. Sekejap dia guna ambil gambar untuk rekod. Ya ada sir. Okay. Yes. Oi. Okay, kalau tak ada soalan, Tak ada, sir. saya guna ambil gambar untuk Rekod. rekod simpanan. Boleh buka kamera kalau nak buka. Okay. Munyanyo? Kan tak payah buka. Okay. Dia buka Syaz. hari. Buka lah. Ada masalah Faham? Okay sir. Syazli. Bertunjuk muka Syazli. Okay, kalau tak ada soalan, itu saja untuk hari ini. Okey. Okay, kita tangguhkan kelas dengan Bika Faro. tasbih, kifarah dan suratul as. Mujak panas tu, mesti pantai. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal as innal insana lafi khusr Illa allazi. amanu wa amilus solihat
Tawassaw bil haq. Tawassaw bis sabr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Jangan lupa isi link kehadiran tu. Kamu berserah. Apa takut yang kita nak? Ketuk. Ketuk. Link. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Apa takut Arwin? Yes, sir. Thank Okay. Kelisan. Jangan lupa link isi link kehadiran tu.